muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surah yang keempat, Surah An-Nisa, ayat ke-100, yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah menjanjikan dua: tempat perlindungan dan rezeki yang luas. Dan sesiapa yang meninggalkan kampung halamannya, keluar meninggalkan tanah airnya kerana berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian ditimpa kematian, maka sesungguhnya ganjaran pahala telah tersedia di sisi Allah, walaupun belum sampai ke tempat yang dituju. Kenapa? Niat dia memang nak hijrah pada Allah dan Rasul. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung pada niat. Kerana apa, tuan-tuan? Ayat ni turun dikaitkan dengan seorang sahabat Nabi yang uzur, untua, tak pernah sihat, keluar meninggalkan bumi Mekah, baru sampai ke Tanaim 6 kilometer ya, dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Ayat ni dikaitkan dengan dia. Ganjaran pahala di sisi Allah sudah tersedia ada. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahim, dia bakal mendapat keampunan dan rahmat Allah. Allahu akbar. Ini dia, tuan-tuan. Jadi itu di antara ayat yang boleh saya kaitkan dengan peristiwa hijratul Rasul, di mana seorang sahabat ini, orang yang beriman, dia turut sama-sama dengan jemaah meninggalkan bumi Mekah, berhijrah ke Madinah. Tetapi malangnya kematian menjemput dia terlebih dahulu, belum sempat sampai ke destinasi, beliau meninggal dunia. Ganjaran pahala, keampunan dan juga rahmat Allah sedang menanti dia. Baik, kita nak bahas dua perkara. Dalam ni ada mesyuarat. Setiap malam tu ada aku minit cemui. Ini mesyuarat tu. Saya kata saya lewat sikit lah. Dan tu pun tak mau lama, sampai esok ada 4. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, ceramah. Subuh di Sungai Petani, duha di Perak, kuliah maghrib Kuala Ketih, Bukit Hijau. Lepas tu insya daripada Bukit Hijau pergi Kuala Ketih lah. Nak sampai rumah berapa dah lah. Keluar daripada subuh. Baik, tuan-tuan dan perempuan, syoknya tengok pakai tudung labuh. Kembang dah. Berapa orang? Baru 2. Tu boleh lagi 10 lagi tu. Pertama saya nak bahas, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matlamat Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah. Untuk apa? Ada seorang ni dulu dia kerap berpantun, siakap senohong, gelama ikan duri. Gelama ikan duri. Cakap bohong, lama-lama menjadi menteri. Hari ni dia dah jadi menteri. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pelarian daripada Mekah. Jadi saya nak perbetul lah. Tak usah kira lah, bila dia sebut pelarian tu kita tak betul kenyataan tu. Nabi bukan melarikan diri pada Mekah ke Madinah. Awak Nabi takut ke Abu Jahal, Nabi takut ke Abu Lahab, Abu Cimping pun Nabi sepak. Gelak lah aku buat lawak ni, Abu Cimping. Kalau dia dengar, geng-geng dia dengar firman Allah, surah At-Taubah ayat 40. Inilah matlamat hijratul Rasul.
Kalau dah kita tak erti bab-bab Islam, jangan duk cakap. Ustaz Husam, Abang Husam, betul Husam. Kita kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu, kita tak tahu. Orang tahu kita tak tahu. Apa dia ni? Ngajar kitab tebal itu mau 100 tahun tak habis kalau dia mengajar. Jangan abang dia. Dia pujuk aku sampai dapat kat dia agak kena buat bulanan juga di tempat dia. Telefon ustaz. Tak tahu nak cakap apa ni. Apa dia ustaz? Muslimat ni. Duk minta dulu sebelum jadi YB tiap bulan lah jadi YB, tak main langsung kat setahun dah ni. Allah main lah. Awak ni muslimat. Dia pun minat apa? Dia pun minat ceramah ustaz dan dia pun minat kat ustaz. Aku pasal minat kat aku tu, aku pergi cepat sikit tu. Kan? Ustaz ni boleh tahan tak gatal kan? Ya. Kan? Pi balik dia telefon ustaz. Mainlah dia pun minta sangat-sangat. Tak apalah ustaz tak boleh slot pertama kerana awak main slot kedua. Dia sengaja buat slot kedua hanya untuk saya. Mau tak mau kena pergi ya. Jauh tuan-tuan. Yang boleh jamak daripada Sungai Petani pergi hutan Palas 100 lebih tu. Nah. Adalah 40-50 orang muslimin adalah 5 orang. Pasal yang tu khusus kuliah duha. Tak berapa Mak Jan pergi, Aiman Sobri pergi kan. Jadi penanda Syarif Lu kan. Jadi ceritanya itulah. Bila kita tak tahu, jangan buat kepala tahu. Contoh dengan ayat hujah saya. Ni kalau masuk parlimen lah. Kan, bagi dia padakai sikit. Macam Dun sidang Kedah, puak tu ada 3 ekor kan, tak boleh pira. Kena luku dah kan aku hari tu round kedua. Cengih ustaz ni. Allah berfirman At-Taubah ayat 40. Ini dia matlamat Nabi berhijrah. Illa tansuruhu faqad nasaruhullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyat naini idh huma fil ghari idh naqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junud lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Saya terjemah, tuan-tuan dengar. Sekiranya engkau tidak memberi pertolongan kepada beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku telah memberi pertolongan kepadanya ketika beliau keluar dari kampung halamannya. Karena orang-orang kafir musyrik ni merancang nak penjara dia, nak buang daerah, ada cadangan supaya dibunuh dan sebagainya. Beliau keluar meninggalkan kampung halaman. Dan ketika kedua-dua mereka berada di dalam Gua Sur, mereka ni dua orang lah, dua orang ni masukkan Nabi dan Saidina Abu Bakar. Ketika itu Nabi berkata kepada Saidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Tadi kena perjelas sikit. Saya ingat sampailah almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Ya. Beliau menyebut kenapa Nabi berkata sedemikian. Masa tu Nabi duduk tidur atas riba Abu Bakar. Kerana keletihan berjalan, cuaca panas. Bau-bau ni 48 Celsius. Musim haji 2,000 orang meninggal, satu rekod. Kita pernah pergi 2 kali haji 41 Celsius pun tak tahan, tuan-tuan. 48. Jadi kerana keletihan, Abu Bakar kata tak apalah, tidur atas aku. Tiba-tiba Nabi merasakan ada titisan air mata jatuh ke atas pipi dia. Kan? Beliau menyangka Saidina Abu Bakar bersedih hati kerana terpaksa meninggalkan kampung halaman. Jadi dia kata itulah, Abu Bakar jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Sebenarnya
Saidina Abu Bakar, kata Tuan Guru, beliau sedang menahan sakit kerana kaki dia digigit oleh kalajengking. Kena lipan pun tak boleh tahan, tuan. Kalajengking lipan lagi besar. Pasal itu saja beliau menitiskan air mata, duk tahan sakit. Kita nak cabut gigi, doktor kata nganga. Cok dia bubuh terbit air mata, macam nak sopak doktor. Syok ada cucu orang, nanti lasan. Nganga tu rung tu, tambah gigi payah, sampai 3 rung. Syoknya. Lalu dengan kata-kata tersebut Allah menurunkan ketenangan ke atas Nabi dan juga Abu Bakar. Bukan sekadar ketenangan, Allah mengirimkan tentera yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Tentera Allah ni, malaikat siapa boleh tengok? Banyaklah. Sehinggakan labah-labah pun adalah tentera Allah. Kerana labah-labah membina sarang. Labah-labah di permukaan pintu Gua Sur. Jadi siapa nak sangka ada orang? Pintu tu penuh dengan sarang labah-labah. Tu tentera Allah lah tu. Baca Dr. Hamka. Dr. Hamka sedap. Bila Suraqah Malik yang hambat Nabi kan, di padang pasir. Peristiwa tu juga kan, macam mana tahu. Saya pun tak ingat lah. Bila orang tu, pasir terbuka, tuan-tuan. Tenggelam kaki kuda ke, kaki unta ke, kaki kuda. Bangun, hambat lagi, tenggelam lagi. Tentera Allah tu. Api, ayak, angin, ribut pun semua dia. Dosa semua. Tu dia belum hantar malaikat ni. Hantar malaikat dia sekok mampu dengan yang tu. Dia. Tentera yang tak dapat dilihat. Kemudian Allah menyambung firman-Nya, dan kami jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina. Apa jua bentuk daripada orang kafir ni, jangan diikut. Walaupun dia melabelkan Islam liberal, bukan. Tambahlah seruan nasionalisme. Itu seruan lah, tuan-tuan. Berjuang atas nama bangsa. Sosialisme, komunisme, kan? Liberalisme. Tu semua tu. Nah. Seruan jenis ni hina dan rendah. Wa kalimatullah hiyal ulya. Dan kalimahku berarti Islam yang paling tinggi. Jadi apa dia cerita, tuan-tuan? Apa dia nak abang mak? Matlamat Nabi SAW berhijrah pada Mekah ke Madinah ialah untuk meletakkan Islam di tempat yang paling tinggi. Islam memimpin, bukan dipimpin. Kena faham. Hari ni kita di Malaysia, Islam dipimpin. Kita nak ikut ajaran Islam sepenuh, tak boleh. Ada orang yang akan memimpin kita. Undang-undang barat, Perlembagaan Persekutuan haprak ni yang mengongkong, tuan-tuan. Baru-baru ni ada pertemuan dengan Hakim Mahkamah Syariah YBP. Tak maklum, bukan nak kata aku kemas, tapi memang kemas kan. Saya tanya bab Perlembagaan Persekutuan, dia tak boleh jawab. Saya kata nak tanya sikit, perkara 75 di dalam Perlembagaan Persekutuan, adakah ini yang menghalang pelaksanaan syariat hudud? Mula dia diam. Ulang 2 kali. Ya. Kalau Mahkamah Syariah dah buat keputusan, perkara 121/1A dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan keputusan Mahkamah Syariah tak boleh dicampur tangan oleh Mahkamah Sivil. Tapi kenapa enactment Kerajaan Kelantan ditolak? Kerana bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Kalau macam tu saya kata, sampai kiamat Islam tak akan duduk di atas. Sengak dia Ustaz. Ustaz Lin tak cakap buat undang-undang, aku semua duduk dalam ni.
connection. Memang saya ni tuan, macam saya kerja bank dulu lah. Saya pergi belajar sungguh bidang yang mereka bagi sampai aku lumat. Tak payah tengok buku dah, aku tahu nak buat apa. Semua betul dengan izin Allah. Ni bila orang tanya, tak nak tengok tak. Macam ahli parlimen, orang tak tengok mereka duk bahas. Yang dia petua mengikut kan, mengikut partai minyak hang apa. Pilah apa 36/6. Antum tak erti. Tu pun sembang kemai. Hina ulama macam kita tu alim sangat. Jadi tuan-tuan, matlamat Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah ialah untuk meletakkan Islam di atas. Islam memimpin, bukan dipimpin. Wallahu azizun hakim. Dan adalah Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Boleh faham tak? Tu matlamat dia. Nak abang sikit. Pengajaran yang kedua. Yang menjadi penunjuk jalan, Saidina Abu Bakar mengupah seorang kafir. Ni pengajaran ni. Esok tengoklah. Bulan depan ada sidang 2 hari. Berkesempatan aku nak kait sikit lah. Kan? Bagi dia parti sikit. Abdullah Uraqid ni kafir. Tetapi kenapa Abu Bakar pilih dia? Tuan-tuan, dia ada 2 kualiti yang ada kat dia. Sebab tu bila kita nak bagi satu tugas kepada seseorang, kena ada 2 kualiti ni. Pertama, Abdullah Uraqid seorang yang amanah. Bukan ahli parti amanah. Dia amanah, tuan-tuan. Walaupun dia kafir, boleh dipercayai. Itu kita boleh ambil yang bukan Islam bekerja. Selama mana dia amanah. Yang kedua, dengar elok. Kelebihan Abdullah Uraqid, beliau mahir jalan shortcut, jalan pintas ke Madinah. Jadi apa dia? Ambil dia, upah dia menjadi penunjuk jalan sebab dia pandai bab-bab jalan. Jadi pengajaran dia, ustaz, bila nak bagi sesuatu jawatan, katalah nak bagi jadi menteri. Menteri apa? Pertanian. Pertama, sifat amanah kena ada. Yang kedua, dia reti bab pertanian. Hang pi letak, hak pi mengaji bidang lain, pi duduk tantu, jam lah. Contoh. Menteri pun duk menari ya. Menteri naik basikal, kayu basikal dan pejabat. Menteri taik minyak apa? Aku ni tak ada rezeki lah. Kalau menang dulu duduk parlimen, mampus bapak ni. Aku tak bagi chance lah. Aku nak cabar. Hampa pergi tunjuk tang mana, aku cakap tak betul. Jadi 2. Amanah, boleh dipercayai, dan berilmu pengetahuan. Mana dari Quran? Yang tu yang ustaz ni tak cerai. Aku nak buat terang lah. Di Malaysia ni 3 orang ustaz yang saya minat. Ustaz Syamsuri, Ustaz Zaidrus, yang ketiga Ustaz Syahrilung. Aku minat kat aku pasal aku cakap ada sandaran Quran. Habaq pula surah ke apa, ayat ke berapa. Abdullah Uraqid tu menepati Al-Quran. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya aku memerintahkan kamu menyerahkan satu jawatan, satu tanggungjawab kepada ahlinya. Ahlinya yang pertama amanah, boleh dipercayai. Yang kedua berilmu. Selamat negara, tuan-tuan. Ni yang pergi duduk bidang tu mengaji bidang lain. Contohlah Menteri Kewangan, contoh saja. Kita ni okey. Ni cerita di Zimbabwe ni. Tak mengaji pun bidang ekonomi. Celaru tak? Celaru. Tengok, saya bukan nak bangga, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni. Nak cerita sebab dia ahlinya. Dia ambil bekerja dengan seorang Pak Arab. Pak Arab ni, pak dia masih hidup. Pak dia ada 4 bilion USD. Anak 2 orang lelaki-lelaki. Tiap-tiap seorang dia bagi 2 sebelum dia meninggal dunia.
Hal seorang tu dia kaki joli. Kawan ni dia suka berniaga. Ni dengar elok ni. Semua bidang perniagaan dia dah ceburi. Dia nak kembangkan lagi empire dia. Allah pertemukan dia dengan seorang Allah. Saya ada ilmu bidang Islamic investment, pelaburan Islam. Yang ni aku tak pernah terlibat lagi. Dia pun bekerja. Tuan-tuan, untung gila. Sebab amanah dan dia berilmu. Sampai Pak Arab tu nak offer sebulan 1 juta USD gaji dia. Dia tak mau. Lama dah dia kerja. 12 tahun dia pun balik. Kan? Singapura pun nak bagi USD 1 juta. Dia nak bagi gaji. Pasal apa? Menguntungkan. 12 tahun dia kerja dengan Pak Arab tu, Allah. Sampai Pak Arab dia kata lah ni macam ni, Han nak gaji berapa habaq. Dia angkut barang dia, tuan-tuan, daripada France pergi New York. Pak Arab tu bukan sewa lori, ambil satu kapal terbang. Angkut barang dia terus pergi. Punya banyak duit. Zaman dulu USD 2 bilion banyak lah. Kan? Kalau Malaysia 8. Tu nak buat contoh. Nak bagi sesuatu urusan, jawatan, biarlah ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazri sa'ah. Nabi sebut, hadis Bukhari. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Saya buat contoh saya lah. Saya duduk manage sekolah ni dah 15 tahun dah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari sekolah di Malaysia saudara, bukan di dunia. Budak ada 300 orang, pekerja 70 orang. Hampa pergi cari kalau sekolah ada betul. Yuran kutipan mungkin 70-80 sebulan. Kaminya perbelanjaan 140,000 sebulan. Mana main 60,000? Saya letak pertama pertolongan Allah. Yang kedua, saya buat banyak benda, tuan-tuan. Meyakinkan penyumbang-penyumbang. Penyumbang tetap pada ahlinya. Amanah. Kalau saya tak amanah pun, hampa peduli apa sekolah aku? Kajian kami, kau suka kami. Tu ada 3 suku sekor. Kan? Pasal ada sifat amanah, tuan-tuan. Dan saya tahu buat kerja. Bukan saya nak angkat diri saya, tapi macam angkat diri lah. Aku masa aku kerja bank dulu, pegawai Melayu yang terbaik di antaranya aku. Sahabat tadi, saya tahu semua selok-belok bank ni. Tak payah rujuk dah buku-buku panduan. Hang buat silap ni, hanya dia punya cara nak perbetul yang ni pakai, yang ni pakai ni. Kod-kod semua duduk dalam ni. Saya apply yang tu, bawa main dalam Islam. Kita buka tahfiz. Nah, law ni pendapatan yang memang kurang sungguh, tapi Allah masih tolong, tuan-tuan. Nah, masih boleh lagi berjalan. 70 orang ustaz. Aku ngau ni telefon ni pegawai kewangan. Bulan ni ada tak duit ni nak bayar gaji kat Inon? Dia kata insya-Allah dah. Kalau tak ada abang, aku nak pergi rompak bank-bank mana lah, tengok aku ada kerja apa. Allah tolong 15 tahun dah share. Dia tahu baru ni ada dapat 30,000 zakat. Oh ya kak? Alhamdulillah. Ni duk tunggu lagi seketul tak mai. Yang tu duk tampung tu kan zakat orang kampung. Jadi aku duk cerita ni bukan cerita saja woi. Kod nampak ada. Pilah bagi. Kan? Allahu akbar. Saya kalau saya nak hidup mewah macam orang lain, pasal sekolah ni bungkus lama dah. Saya jimat duit-duit ni, saya buat pelaburan. Bukan main saham. Saham saya tak yakin. Lingkup duit tu menyesal tempat akhirat. Kita hak pelaburan yang boleh dapat pulangan yang agak-agak boleh cover sikit sebanyak menjadilah, walaupun tak banyak. Abdullah Ur-Raqiz. Jadi tuan-tuan, cerita Abdullah Ur-Raqiz ni ada dua lah pengajaran. Pertama, kita boleh makna employ, kita mengupah orang bukan Islam selama mana
dia amanah, dan dia berilmu dalam bidang jurusan yang kita nak bagi. Yang kedua apa dia? Inilah cerita boleh berkawan dengan orang kapiak. Kapiak macam mana? Macam Abdullah Iraqi. Ayat Quran Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ni pun kena terjemah bagi hangpa tak faham. Allah tidak melarang. Allah tak larang kamu berbaik-baik dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kamu dan tidak mengusir kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Tuan-tuan kena faham ni. Tanpa perang tu apa? Mengusir keluar. Depa duk halau hangpa daripada Pulau Pinang, cara halus weh. Apa kena faham sikit. Tu tuan-tuan, bila dia ambil tanah, pengambilan tanah kan, undang-undang Malaysia kan boleh halang. Dia bagi pembahasan 200,000, dia buat rumah 500,000, hangpa beli kan beli. Ambil 200,000 pergi duduk Kedah dengan aku. Cara halui dia halau keluar. Ni Tuhan sebut. Bukan Islam yang tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita keluar daripada kampung halaman kita. Kita perlu berbaik-baik. Bahkan Allah kata berlaku adil terhadap. Suruh berlaku adil lagi. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar dia upah Abdullah Iraqi. Selamat sampai tuan-tuan. Jadi matlamatnya Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang pertama. Siapa pun tak boleh nafi. Betul tak? Markas dia Masjid Quba. Sampai-sampai di situlah markas bincang tentang pemerintahan dan sebagainya. Jadi tak salah cakap politik dalam masjid. Ngeri hampa ya. Act lebih kuluku pada cuma. Aku dengan jumpa puak-puak ni memang aku kasak lah. Baik. Itu yang pertama. Adakah semata-mata untuk menegakkan sebuah negara Islam? Tuan-tuan, bila ada rakyat, ada negara, dia kena ada pemimpin. Jadi untuk mengatur kehidupan rakyat mesti kena ada undang-undang. Dalam rumah ini ada undang-undang. Menantu tak boleh makan, hanya ambil bau. Weh, gelak lah weh. Gambar tu buat apa? 3 biul. Abang warak yang tak tengok, aku pun tengok. Piram ni kata bagus, undang-undang ni bagus. Kan? Yang ni dia kata apa? Ekonomi. Lepas tu tak boleh tidur dengan bini. Ini family planning. Dia kata tak apa, hari ni hari kau, sidik segara kau. Esok hari aku pula. Kan? Pirani buat cerita tentang semua berlaku. Tuan percaya tak? Sajian Hasan, jangan ada lagi selepas ini pengkhianat kepada agama dan bangsa seperti buang. Betul tak? Hampa tengok lah tu gambar tu. Nanti hari ni ada tak pengkhianat? Depa lah tak mengaku. Siapa nak mengaku? Kalau dia berak tepi jalan nak mengaku, bodoh. Betul tak? Pengkhianat lah ni. Kan? Di Kedah, pengkhianat nak bela judi. Saya nak tanya MB dululah. Kalau MB bagi laluan 25 bulan Ogos ada sidang DUN. Kami wakil rakyat akan diberi peluang untuk berucap, setiap orang 20 minit. Wajib kena berucap semua. Tak boleh kata saya tak mau. Hak tak boleh cakap pun semua gagah niat bangkit. Aku tak apa, aku pandai bercakap. Apa? Tak boleh cakap ke? Kan? Saya nak tanya dia, MB boleh atau tidak? Bagi saya yang bersuara, saya nak cadangkan pada kerajaan ni Kedah supaya diadakan pertemuan dengan semua tokoh agama di Kedah.
tokoh agama Hindu, Kristian, Buddha, Sikh. Dan kita akan tanya apa hukum dalam agama kamu tentang judi. Sikh saya tengok dalam Google haram. Christian Catholic haram. Buddhism haram. Lagi satu apa? Hinduism tadi pun keluar dah. Nah, comparison. Agama Hindu juga mengharamkan judi. Kalau semua kata haram, tak ada masalah lepas ni. Jangan duk bunyi dah. Saya nak abang kat ketua ulama Hindu ke Buddha, kalau ada penganut agama Buddha yang main judi, hukum dia murtad. Pasal apa murtad? Agama kata haram, hang pi halal, murtad lah. Mana boleh pindah hukum Allah? Surah Yunus, surah ke-10 ayat 59. Muka surat 487. Mampulah kalau pokok ni bertengkar dengan aku. Ya, tak boleh memindah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau dia kata oh, boleh, kita akan bercakap dalam sidang dulu. Saya tak boleh buat pandai-pandai tuan. Nah, apa-apa kena rujuk lah sebab dia ketua. Dia pun sendiri pun banyak masalah tu. Kena saman ni. Pakap-pakap doa lah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua di dunia dan juga di akhirat. Malam ni aku nak ajak doa kat hamba. Saya jarang nak ajak orang doa. Saya aku jenis doa aku malas. Tapi bukan Wahabi. Aku doa je. Tapi ringkas-ringkas. Tapi doa ni saya jumpa dalam, kalau tak silap saya, kitab Tafsir Muyassar Syekh In Al-Qarni. Dia orang Arab Saudi. Tapi bukan Wahabi. Beliau menulis, mentafsirkan ayat ini merupakan doa memohon husnul khatimah. Tuan-tuan duk minta apa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Aku nak ajak menteri besar doa ni. Dengar elok. Ini bila kita doa sendirian. Nak tahu ayat tu, surah ke-12 Yusuf ayat 101. Ayat 101 tu panjang simat, hak tengah-tengah sampai penghujung. Mula tadi dengar elok. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ni dalam Quran. Engkaulah wahai Tuhan pelindung kami di dunia dan juga di akhirat. Sanusi kata aku ada Allah. Itu akidah yang betul. Apa jadi, aku akan mempertahankan kedah sifar judi. Takbir. 3 orang. Aku cadang nak main tanding belah ni tak jadi. Tak menang. Baik aku tanding pandai mereka menang 23,000 oi. Payah nak menang lah buat tu. Pan ke PKM. Dum patai mereka ada cakap kalau aku bertanding, insya-Allah royuk kenapa? Tengok aku yang royuk. Kan? Tu akidah Sanusi. Nampak tak kenal peringat dia, aku tahulah. PJ abang dah. PJ kami, Ustaz Ahmad Yahya, Datuk Ahmad Yahya. Beliau ada seorang pegang-pegang, kita tak boleh sebut lah. Dia terjemah hadis gigit dengan gigi gerham. Tengok video dah. Aku tolong baca hadis. Fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerham. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Sama ada i'tiqad Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pegang teguh-teguh. Tapi tuan-tuan, inilah ujian di akhir zaman. Ya'ti 'ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal-qabidi 'ala jamri. Selagi akan datang di akhir zaman kepada umatku, umat manusia, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam umpama menggenggam bara api. Hari ini jadi kenyataan. Kalau P. Ramli punya cakap pun ada juga betul, tak mahu Nabi, semua betul. Dia dah. Nabi setiap tutur kata dia semua betul. Apa yang keluar daripada mulut dia semua betul. Tapi kalau keluar daripada
mulut umat manusia buka mulut mohong. Bukan aku kata, orang lain kata. Saya ulang. Tadi duk scroll dengar tu. Ulang pula bapak hang. Aku kata kat bini aku ni lah, orang nak marah kat dia. Boleh tak kau tahu? Tak apa senyum ni apa ni, PH ke PN lah. Aku naik ragu dah. Dia buat kat markas. Nah, Pak Haji ambil tabuh lah apa pun Ustaz. Tadi pun kat jam sak aku taruh dah macam ni lah. Pi tadi tak pi? Bagi kau-kaunya tadi. Kau peduli apa? Polis ada kah? Nah, kita bercakap dari sudut Islam. Bukan menghina mahkamah. Oh, sampai kita tak boleh cakap dari sudut Islam, tu nak cakap apa? Tidak. Tu pun saya tak sebut tu. Apa hukum bila seseorang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Berat, tuan-tuan. Ataupun seseorang membenci dan engkar terhadap perintah Allah, benci terhadap syariat Islam, tak suka cara Islam dan engkar, aku tak mau cara, aku nak buat cara. Hukumnya berat, tuan-tuan. Tak mengaji, buat macam mana? Kan? Dapat gaji ribu-ribu, sono kan? Ada kereta besar, duit banyak kan? Aku pun gaji belas-belas ribu dah lah ni, yang paling cerai sangat. Tapi aku duduk mengaji ni ya, tanya sahabat saya. Tak saat saya berujuk kisah arak dan judi, saya tanya ustazah. Oh, dia orang dia mengaji tinggi, aku mengaji sikit, bawah sikit. Dia atas pokok, aku bawah pokok. Puas hati huraian lah. Allah Akbar. Kita kata patutlah dia kata dia alim sungguh sewaktu mengaji di Syria. Tu saya nak simpan. Dia hantar, dia buat video tulen type ni tentang keburukan judi. Sedap, tuan-tuan. Tadi dia cerita, kita duk pesan ingat kan, hurimat alaikum kan, apa maitata waddam kan, bangkai dan darah kan. Hurimat ni makna haram kan. Tapi bila main judi, Allah tak guna haram. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hindarilah, jauhilah. Makna apa, tuan-tuan? Yang ni haram yang muktamad. Muktamad dia panggil at-tahrim qat'i. Haram yang muktamad. Dan haram judi ni, tuan-tuan, dia cerita agak sedap. Dia kata, Ustaz tengok Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Saya terjemah lah. Wahai orang beriman, arak, judi, sembah berhala dan tengok nasib, tenung nasib adalah najis, amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka hindarilah kamu, jauhilah kamu pada amalan-amalan ini, la'allakum tuflihun. Rupanya bila diguna kalimah fajtanibuh, menunjukkan dosa ni cukup besar. Haramnya mutlak, haram yang muktamad. Dosa dia sama macam dalam ayat ni, syirik. Syirik Tuhan tak pernah sebut dosa, tapi fajtanibuh, hindari, tinggalkan, jauhi. Makna nak habaq, yang ni haram qat'i. Kemas, tuan-tuan. Dia hantar PDF, saya duk baca, kemas lagi sedap. Yang dia kata ni usul fiqh, Ustaz kan. Sebab tu Allah tak guna hurrima terhadap syirik, arak, judi. Dia kata arak, Ustaz 4 peringkat last kali, tapi judi 2 kali terus jadi haram jadah terus. Nak abang bahayanya judi. Kemat ustazah, aku mengaji, aku tak malu. Nak malu apa? Bukan kita tahu semua. Dia pun tak boleh macam aku boleh. Bila saya tanya, saya kata ni, tolong tengok Ustaz lah, ayat tentang awak judi, ayat berapa Ustaz? Dia tak tahu. Al-Baqarah 209, Al-Maidah 90. Macam komputer pula. Aku boleh macam tu, tak boleh macam dia. Lah ni kita gabung lah. Tak? Islam menang. Ni duk mengaku pandai, duk entam orang, berjuang pun tak. Tak lagi kata SJ lagi, tak SJ. Kalau KJ,
Khadijah Maluddin ataupun MJ, Michael Jackson. Oh, aku tak syukur ya Allah, terima kasih tambah ilmu aku. Pasal apa? Saya tak pernah tinggal doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Kat 40 tahun tuan-tuan, tiap hari insya-Allah bila witir satu rakaat. Memang doa tu saya tak tinggal. Yang kedua, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Pasal apa? Minta hang bagi ilmu yang manfaat pada aku dan aku dapat beramal dengan ilmu itu. Mudah-mudahan aku akan dihimpunkan bersama orang-orang yang soleh. Allah tak pernah tinggal duduk. Esok sampai masa cucu-cucu aku kena ajak. Anak-anak aku tak ajak tu, aku heran tepak dah. Saya ni ramai tuan-tuan. Ni Tuhan bagi nak tambah ilmu tadi. Dia bawa, saya duk kontak perempuan-perempuan yang tak. Oh. Ada beza kita duk baca kan. Hurrima fajtanibuhu, lagi besar. Mana syirik tu tuan-tuan, bukan dosa besar, benda memang tak boleh buat lah, batal iman dan Islam. Jadi standard arak, judi macam tu. Sebab tu empat-empat ni termasuk tenung nasib. Allah guna kalimah fajtanibu. Hak duk mengaku pandai bidang bahasa Arab belum tentu lagi erti macam ni. Dia mengaji semua tuan-tuan. Saya dipahamkan sebab tu dia mengaji, dia di antara pelajar terbaik bahasa Arab. Asal dia perempuan kan, kalau lelaki aku pergi mengaji lah waktu dan telefon dah lah. Tu cerita dia. Sedih. Boleh buat video nak mempertahankan judi apa lah. Kan? Ada seorang tu, cakap kemah dalil apa tak ada. Kan? Ada sekok ke nama apa tau. Dia panggil hantu gigi, aku tak kenal. Kan? Tak tahu aku dia hantu suku, aku tak tahulah. Orang dah kata aku tak kenal dia. Ada pula dia boleh kata apa? Esok tidak mustahil. Puak-puak ni pahal dia tuju. Kan? Kerana sembah berhala tu syirik, kita roboh saja kuil-kuil gereja. Bahlul. Firman Allah Subhanahu wa taala surah yang ke-6 ayat 108, muka surat 195, rujukan kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus. Allah mengajar umat Islam tentang toleransi keagamaan. Bukan lakum dinukum waliyadin wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Tu Tuhan sebut. Dan janganlah kamu menghina atau mencerca sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah, nanti mereka pula akan menghina Allah. Ini ayat tentang yang wajib kita patuhi. Tak boleh menghina sembahan-sembahan orang bukan di Islam. Kalau apa yang disembah tak boleh hina, takkan boleh diroboh pula. Tidak. Ngajilah sama wenang botinang kui boti kui. Orang bukan orang, hantu bukan hantu. Kan? Tu pun dia saman tak apa lah kena. Aku pasal naik ketua pemuda PAS Kedah. Kan? Hang kata macam tu aku berdengar. Tidak mustahil puak-puak ni esok akan suruh roboh kuil gereja. Kami mengaji Islam Ayat ni sebagai kewajipan yang wajib dipatuhi, tak boleh ganggu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Allahu akbar. Tak cerdik semua. Tu pun jangan. Dia katuk cermin. Tengku. Tak bangun tidur lagi lah. Dia nama aku tak ingat. Tan Pelak apa nama tu. Perasan lah. Aku perasan lah. Kalau Cina nama lebih kurang tu lah. Ni bukan Cina kan. Buat kemas. Mentang-mentang hampa kerajaan. Buatlah apa pun. Kami ada Tuhan. Anta waliyuna. Tadi saya baca doa sendiri. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kalau ramai anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Yang kedua kita minta tawaffani muslimah, matikanlah aku dalam Islam, husnul khatimah, wa alhiqni bis salihin, dan himpunkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Allah. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 101. Hafal itu dulu, baca doa itu dulu untuk diri sendiri. Lain kali dah mahir baru kita ajak tukar bagi jamak plural. Yang tu singular. Lain kali kita ajak plural. Nanti duk ajak plural hampa pening.
Hafal singular, doa plural. Jadi duk pening tak hidup merapu. Lebih baik hampa pi doa itu dulu untuk diri sendiri. Jadi bila ada sebuah negara, ada rakyat, ada pemimpin, untuk mengurus kehidupan rakyat kena ada undang-undang dan peraturan. Ya, Allah sebut Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah supaya Nabi melaksanakan undang-undang Islam. Oh, tak ada terjemahan tu. Tak apalah, saya baca Al-Qasas 85, Tafsir Arab Saudi, muka surat 624. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Dalam Quran ada hudud, dalam Quran ada qisas. Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tanah airmu. Inilah tuan-tuan janji Allah. Hang pi dulu ke Madinah, tegakkan sebuah negara Islam, bina kekuatan baru. Pada suatu hari nanti hang akan pulang semula ke bumi Mekah sebagai yang menang. Hang akan menakluki Mekah. 10 Ramadan 8 Hijrah Nabi berbalik ke Mekah. Tawan Mekah, tapi Nabi tak bunuh walaupun satu nyawa. Ni ada seorang tuan-tuan, asal Arab Islam, dia dah murtad jadi Kristian. Ni di Malaysia tuan-tuan, tak lagi lah aku abang Malaysia. Saya tengok terkejut. Asal ada Arab Morocco. Dia kata macam mana kita nak jadikan Muhammad sebagai idol, idola, sedangkan dia jahat, bunuh orang ni, bunuh orang ni. Dia nampak Nabi Muhammad bunuh. Dia kata Jesus Christ bagi tak bunuh orang. Dan dia jadi murtad. Tu dia. Bunuh pun bersebab. Dia tak pernah Arab, bukan kerti Quran tuan-tuan. Saya Arab, syekh yang ajak saya tu Arab, Yaman, hafal Quran. Tapi bila saya habang dia surah ke berapa, ayat ke berapa, saya baca, dia terkejut. Dia kata, hang boleh main macam ni tu. Saya kata, ni lah, hadha min fadli rabbi. Jawab dengan Quran, surah An-Naml ayat 40. Ini adalah anugerah Allah kepadaku. Dia kata, taib, sahih, tip. Tapi aku tak boleh macam hang. Dalam hatiku kata hang cerai. Pak Arab tanya, ma makna cerai? Apa makna cerai? Kan? Tak boleh abang. Tak boleh aku abang, hantar balik ke Malaysia. Saya pergi market ayam tu, saya duduk ceramah baca Quran. Tukang sembelih tu semua hafal Quran. Tapi terkejut, kaget. Orang Malaysia ni kau mahu surah sekian, ayat sekian, surah sekian, ayat sekian. Ui, biar betul. Jadi tak rasa lah kata Arab tu kemas. Dia reti bahasa Quran tapi dia tak mai buat apa. Tu Yahudi tipu jadi Kristian. Dia boleh kata Nabi Muhammad penganas, bunuh orang tu, bunuh. Macam mana kita nak jadikan dia idola, nak jadi sebagai role model? Kita jawab kepala bapak kan. Anak murtad punya pasal apa? Dia adik aku kan. Kalau adik-adik aku tabuh tu kan. Jadi itu ayat dah. Laksana hukum-hukum dan Quran. Baik, betul kan Nabi pernah melaksanakan hukum-hukum yang terkandung dalam Quran? Kita jawab dengan kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-350, tajuk haram meminta syafaat, tidak dilaksanakan hukuman hudud. Kisah Usamah bin Zaid datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta recommendation, syafaat Nabi supaya jangan potong tangan wanita yang mencuri, kerana dia adalah anak orang bangsawan. Pak dia pergi jumpa sama balik tolong pujuk tak, jangan potong. Sebab tuan-tuan, dalam Quran kewajipan Nabi sampai ke Madinah melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Dalam Quran Al-Maidah ayat 38, sariqatu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Potong tangan. Dia pergi pujuk Nabi, jangan potong tangan. Muka Nabi merah padam.
marah. Lantas Nabi bersabda, hadis ni panjang, hadis Imam Bukhari, innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi had. Wa imullah law anna Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Siapa cakap dua? Wahai Usamah, aku nak beritahu kat hang, sesungguhnya yang menghancurkan sesuatu kaum, suatu bangsa ialah apabila yang mencuri itu orang atasan, orang kaya, mereka tidak diambil sebarang tindakan undang-undang. Kalau orang besar jerung lepas. Tapi kalau ikan bilik, kalau orang bawahan, mereka mengambil tindakan undang-undang bilik. Dan demi Allah, kalau anak Fatimah Az-Zahra mencuri, nescaya ku potong tangannya. Ini ketegasan. Lalu wanita tersebut dipanggil masuk menghadap dan Nabi potong tangannya. Tu dalil Nabi laksana hudud. Perintah dalam surah Al-Qasas ayat 85, kewajipan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Satu hari di Madinah, dua ekor pendeta Yahudi, panggil ekor boleh jumpa Nabi, menyatakan hasrat nak memeluk agama Islam, tetapi meletakkan syaratnya, kami ni ada sedikit perselisihan dengan kaum kami. Kami nak minta engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat satu keputusan yang memihak dan menguntungkan kami. Kami semua akan memeluk agamamu. Tengok syaratnya. Kalau hang boleh buat satu keputusan memihak dan menguntungkan kami, kami semua masuk Islam. Jadi kalau nak buat lebih kurang lah kan, buat satu keputusan judi halal, esok kami pangkah hang. Yang tu lah kot. Nah, nampak ada kesamaan tak? Ada tak? Sedikit kan ada persamaan. Hang buat keputusan yang memihak pada kami, menguntungkan kami, kami masuk Islam. Kan? Biar kurang macam tu lah. Wa an yahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Turun ayat ni, kisah dua ekor pendeta Yahudi. Allah melarang, negaskan Muhammad, hang nak hukum siapa pun dengan undang-undang Islam yang ku turunkan kepada aku. Jangan sampai Yahudi memesongkan kamu, memalingkan kamu daripada ajaran Islam. Tengok tegasnya Nabi. Kita hari ni, saya dengar katalah, betul ke tak tahulah, keputusan yang dibaca, yang diberitahu pada saya di Kedah, Kerajaan negeri Kedah kalah di Mahkamah Tinggi demi untuk menjaga keharmonian hidup rakyat. Saya dengar macam itulah. Nah, saya berlapik, bukan saya hina mahkamah. Saya nak cakap dari sudut Islam. Dalam Islam muslimat, tak boleh nak jaga hati orang sampai membelakangkan syariat Allah. Tak boleh. Hang Cina no, hang undi aku nak, tak apa, ini judi boleh main. Aku orang Islam. Contoh, kotlah tak ni pihak mahkamah dengar kitab rujukan tafsir pimpinan Ar-Rahman, cetakan Rumi, bukan surat 1038, surah ke-29 ayat 25, nama surah Al-Ankabut. Wa qala innamat takhadtum min dunillahi awsana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Tu dia, Nabi Ibrahim tegur kaum dia, hampa satgi sembah berhala ni, satgi sembah berhala macam tu pasal hampa nak jaga hubungan kasih sayang. Tafsir, ada umat Islam kerana nak jaga hati seseorang, dia membelakangi syariat Islam. Jawapannya, tak boleh berbuat sedemikian. Clear tak?
Clear? Tak ada kata siapa-siapa kan? Cakap dari sudut Islam. Tapi tak apa, saya yakin dengan hadis Nabi tadi, siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam umpama menggenggam bara api. Saya sanggup menerima apa jua risiko. Saya cakap dari sudut Islam, saya bagi dalil Quran, saya habaq muka surat. Kalau hampa tak setuju, itu terpulanglah hampa nak jadi apa kat siapa-siapa. Hantu gigi ke, hantu raya ke, nah, hantu pulang. Boleh tak tu? Jadi tuan-tuan, apabila Allah bagi peluang memerintah, tanggungjawab pemerintah di antaranya mencegah kemungkaran. Arak dan judi mungkar. Ramai dah peminum arak langgar orang. Baru ni polis kena langgar trafik roadblock. Dia rodok polis sekali balik awal. Kan? Tu atas jambatan Pulau Pinang, ingat tak? Umur 74. Bawa kereta macam pelesit. Dia randuk 3 motor. Ada video di Johor. Katanya mabuk juga, dan kadang mabuk ke 3 pagi. Dia randuk 8 budak hak naik basikal lajak, mati semua. Itulah bahaya arak. Tuan, implikasi dia tak elok. Judi boleh jadi papa kedana. Rumah tangga porak-poranda bang. Tak macam apa try pimpin judi tu. Dapat gaji hari ni, kata masuk dah gaji. Kan? Aku tak tahu masuk lagi, aku tak dan tengok. Lalu 25 kan. Main judi. Kalah tuan-tuan tak lagi kerunsingan. Mulalah nak berhutang alung. Saya pesan elok-elok, jangan berhutang alung. Kalau nak berhutanglah dengan Syahril Lum. Tak ada bunga. Yang tak bayar sudah. Aku pun ada duit. Ramai kan hutang tak bayar, mangkuk ayun tu. Bada jumpa kita pun segan nak minta dah. Tuan-tuan tu hak berhutang alung di Pandan Indah. Depa mai di rumah muslimat, dia ugut, dia tak boleh bayar, bagi anak perempuan juga sama saya. Tak, korang ajak nak kerja. Itulah implikasi dia, kesan dia. Bila kita berhutang, kalau judi hutang, yang tani pada duk minta bantuan saya hutang sampai belas ribu. Hutang aku pula nak tolong bayar. Mati, aku tak ada hutang. Ada hutang pun insya-Allah boleh bayar. Baik, hutang kita tak banyak. Triton tu hutang lah. Syarbi ni tak. Kan? Allah, kalau saya mati pun duit saya boleh bayar habis semua hutang Triton. Kan? Tu dia kesan dia. Nah, arak baik, judi baik. Tuan-tuan pernah dengar Evander Holyfield? Satu ketika juara heavyweight, champion of the world, 5 kali juara heavyweight. Hak lawan dengan Mike Tyson gigit telinga tu. Evander Holyfield. Tuan-tuan, bila dia bersara, ni hal elok. Kekayaan dia 230 juta USD. Tapi oleh kerana dia keadaan kaki judi, sampai dia terpaksa auction, lelong seluang dia. Seluang yang dia menang title heavyweight champion of the world. Pasal apa? Daripada mansion, daripada rumah banglo, dia hanya kini menyewa apartmen. Tu pun tak mampu nak bayar kerana kesan judi. Hampa tak boleh fikir lagi. Tu yang saya nak buat pertemuan ni, insya-Allah. Minggu depan pertemuan dengan Sikh kebetulan. Saya nak tanya soalan ni. Saya dah tengok dalam Google, Sikh kata haram berjudi. Main daripada 230 juta USD bang. Kalau simpan dalam tabung haji lah. Dia tak mau simpan tabung haji, boleh pergi Mekah. 200 juta Malaysia salah. Ni USD. Kalau kali 4, 800 juta. Aku nak kira 800 juta, tabung haji bagi 3%. Kan? Dapat berapa setahun? Saya ingat 24 juta. Macam mana? 24 juta bagi 12 bulan. Sebulan berapa juta? 2 juta boleh terkedara. Ciar belia wo. Makan tak habis. Wah, lambo kau ciar tu. Kami makan tak cukup.
Kerana judi ke? Hari ni papa ke danau. Tak usah duk tunjuk hebat lah nak tahan benda. Orang bukan Islam pun tadi mengaku kami dalam agama Hindu haram. Tu dia. Ada kuasa cegah kemungkaran. Bukan bila ada kuasa merosakkan rakyat. Dia tak? Panggil Coldplay. Ni panggil Bruno Mars pula. Aku tak kenal buruk mayat tu apa. Ni yang bahaya ni panggil kau ni. Siapa bagi kelulusan dia tak tahulah tuan-tuan. Nanti saya nama apa lah. Tuan-tuan dengar ha? Nak biar lah, nak biar lah. Terus duduk lena pula, nak biar lah. Buruk Ma'iyah ni nama dia. Allah sini tak ada line Mangkuk Ayun. Tengok ni pula, ni ada. Abu Taimiyah dia. Dia Abu Taimiyah. Saya tak tahu dia orang mana. Saya nak check, tak check lagi. Tuan-tuan, dengar ceramah dia kat Anon. Allah, seram lu rumah. Tahu apa? Bukan dia ajak berjihad. Dia kata lebih baik kita berzina dengan ibu kita 100 kali. Kemudian kita menyebabkan dia mengandung. Kemudian kita bunuh mak kita. Kita tanam sengap-sengap. Lebih baik pada pi kubur Nabi. Minta Nabi bagi syafaat. Tu dia. Ni panggil. Nak main ceramah di mana? Buruk mayat ni. Nak main ceramah Masjid Saidina Abu Bakar Siddiq. Nama Abu Bakar Siddiq. Bangsa ni tempat orang kaya. Tak tahulah orang nak protes ke tak. Tapi video dia, orang macam ni murtad ke. Tak mana? Dia menghalalkan perzinaan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tak boleh, rosak akidah. Ayat tadi 10:59 Yunus. Jangan pandai-pandai nak ubah haram. Tu macam tu lepas panggil. Ni lepas ni panggil siapa pula tahu. Ada kuasa. Tuhan kata hampa ada kuasa, hampa nak melakukan kerosakan. Ni dah contoh. Kami ada kuasa, Sanusi ada kuasa, judi haram. Bagus tak? Agak-agak lah. Hak pangkah Sanusi, pangkah Syarilong dapat pahala tak? Betul ke? Hampa bagi dalil Quran. An-Nisa 85. Apa jua pertolongan yang baik ada ganjaran pahala. Pertolongan yang tidak baik menanggung dosa. Amin. Orang pilih Sanusi 16,000 dia menang majoriti. Dia jadi menteri besar, dia mengharamkan judi. Dia dapat pahala, dia dapat. Tapi persoalan siapa yang undi dia sampai dia jadi menteri besar? Apa buat tu? Kan? Dapat pahala. Dapat pahala sebab dia buat kerja menepati Quran. Betul tak Syekh? Syekh, tak angguk pun. Takkan PA kot. Kenal lama lah. Siapa yang pangkah Syarilong menang majoriti lebih banyak pada Sanusi 23,000. Mereka dapat pahala sebab aku akan mempertahankan judi. Nah, itu cerita dia. Ada pula tak ada dosa pahala. Ngarut pokok ni. Akhir sekali. Dia tak membaca Quran lah tadi. Akhir sekali. Hijrah ni tuan-tuan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah yang dituntut di sepanjang zaman, meninggalkan apa-apa dilarang oleh Allah. Banyak larangan Allah dalam Quran, ada 150 ayat larangan-larangan. Salah satu, jangan bekerjasama dengan golongan zalim. Orang Islam yang beriman duduk di bumi Mekah enggan berhijrah ke Madinah. Mereka sanggup ditindas. Sayang nak tinggal tanah ayam. Mereka dibawa ke medan perang Badar, tuan-tuan. Mereka menzalimi diri mereka kerana mereka bekerjasama dengan musuh Islam. Mereka mati ahli neraka Jahannam. Jadi jangan bersekongkol, jangan bekerjasama dengan golongan zalim. Tak kira lah orang sarongan ke, pemimpin ke, parti-parti zalim. Jangan kerjasama. Wala tarkanu illa allazina zalamu fatamassakumun nar. Kalau kita bekerjasama, akhir sekali hari akhirat Allah perintah malaikat, usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Wahai malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim, pemimpin yang zalim, ulama yang zalim, ustaz yang zalim.
yang meletakkan sesuatu tak kena pada tempat, dan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, sehaluan seperti mereka, dan apa yang mereka sembah selain pada Allah. Tunjukkanlah kepada kedua-dua golongan ini jalan menuju ke neraka jahim. Berat tuan-tuan. Inilah hijrah yang dituntut. Orang Islam beriman di Mekah tak mau berhijrah ke Madinah, menzalimi diri sendiri, mereka binasa di akhirat. Mereka tergamak dan sanggup ditindas oleh golongan zalim. Kita tak mau. Apa jadi pun, kita ada lagi dua mahkamah. Mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Mudah-mudahan Allah melunakkan hati hakim-hakim. Nah, saya bercakap dari sudut Islam. Tak. Orang Islam tak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Surah ke-10 ayat 59, muka surat 487, tafsir pimpinan Rahman. Jadi cukuplah. Ada mesyuarat pula. Mesyuarat nak pergi jatuh Pakatan Harapan. Kan? Ada musuh kita. Depa pun kata kita buat, depa warak. Ceramah tak kata kat orang. Pergilah. Kan? Tambah Menteri Komunikasi tu. Kan? Aku tengok pun geram kat dia. Tak tahu apa masuk geram lah. Tengok bibir mulut merah. Geram kan? Ada orang kata Menteri Gincu. Kayu biasa lah tu menari dengan tu lah, dengan Maidin tu. Aku menyampah semua. Apalah Menteri dah buat kerja. Apa nak bila nak khidmat tu ayat. Cakap banyak, dia kata tak kira polisman belakang rumah. Tak apalah, sementara pada kuasa, tapi aku ada Allah. Kita tanam keyakinan, bukan 3 hari berjuang ni, 34 tahun lah. Jangan aku lari sudah. Mudah-mudahan teguh, istiqamah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat pada kita bersama. Sekian aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allah. Takbir, Allah. Takbir, Allah. Walillahil hamd.